Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik telah selamat meluaran seorang puteri. Peningkatan golongan belia dalam aktiviti penyalahgunaan dadah amat membimbangkan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pejabat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan bahawasanya Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah selamat meluaran seorang puteri pada hari Rabu 10 hari bulan Syawal 1446 bersamaan 9 hari bulan April 2025 jam 6.54 pagi. Sempena dengan meluaran ini, sebanyak 17 das tembakan meriam telah dilepaskan di perkarangan Istana Nurul Iman. Bermula dengan jahitan pembuatan songkok, seorang pengusaha tempatan mencuba sesuatu yang baharu mengikut trend terkini dengan mencipta sinjang ekspres yang dikenali sinjang mengguragas. Bersama Hazimah Jalil untuk laporannya. Mula datang inspirasi ini atas usaha, atas idea suami saya sendiri, iaitu Roslan bin Haji Yusof, yang mana beliau ingin mencuba melihat trend yang masa ini. Jadi diorang kan mau suami mau mencuba membuat cincang mengguragas satu. Jadi mendangkan cincang ini nyorang kata ni senang memakai. Jadi kami panggil cincang mengguragas. Terinspirasi daripada perkataan Brunei mengguragas, Dayang Nur Hazimah Wati binti Haji Metusin memulakan perusahaan ini sejak tahun 2024. Selain memudahkan untuk dipakai, terutama dalam kalangan kanak-kanak, ia dihasilkan bagi menjimatkan masa dan menjanjikan kerapian ketika menyerongkannya. Setakat ini feedback diorang sukalah. Ada yang cakapnya diorang ngam di badannya so rapi lah, kemas katanya. Jadi diorang pun sinjang mengguragas satunya macam jimat masa diorang untuk memakainya, senang, mudah, macam. Sejak beroperasi, pelbagai cabaran dihadapi. Namun, ia menjadi pembakar semangat untuk terus bergerak maju dalam sama-sama membantu pertumbuhan ekonomi negara. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTV. Permainan Lego mungkin tidak asing lagi, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Di sebalik keseronokan bermain Lego, ada keunikan permainan tersebut yang mungkin jarang diperkatakan. Perinciannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah.
Bagi kanak-kanak, bermain Lego mungkin sekadar untuk mendapatkan keseronokan semata-mata. Sebaliknya, permainan Lego boleh meningkatkan kreativiti dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah melalui penyusunan pelbagai bentuk blok menjadi struktur unik selain mempelajari sains, teknologi dan seni reka bentuk. Bahkan menurut salah seorang pengumpul permainan Lego, permainan tersebut boleh menjadi terapi termasuk membantu mengurangkan tekanan dan memberikan kepuasan. A very important part of playing Lego is it teaches you to learn instruction. And if you are a person that do not like to follow instruction, you cannot, come out with the end product. So it forces the kids to be focused. Kids, right? Every day looking at phone. Yeah, and it's very bad. Dengan permainan Lego, ia mungkin boleh memberikan inspirasi kepada kanak-kanak agar lebih kreatif dalam merancang sesuatu selain meningkatkan kemahiran mereka dalam bermain dengan cara bermain sambil belajar. Muhammad Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Fashion tudung semakin berubah seiring dengan peredaran zaman. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Lebih 40,000 gram syabu dirampas pada tahun lalu. Berdasarkan statistik Biro Kawalan Narkotik BKN, rampasan jenis dadah tersebut meningkat sebanyak 811% berbanding lebih 4,000 gram pada tahun 2023. Bagi tujuan pengedaran tempatan, lebih 3,000 gram syabu dirampas dengan nilai lebih RM400,000. Dadah jenis syabu dicatat paling tinggi dirampas tahun lalu, juga dirampas dadah jenis Eramin 5, ekstasi, ganja, air ketum dan ketamin. Sementara itu, jumlah mereka yang ditangkap disyaki terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah meningkat dari 711 orang pada tahun 2023 kepada 777 orang pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 641 orang lelaki dan 136 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, 320 orang adalah tangkapan baharu dan 457 orang tangkapan berulang. Sebahagian besar tangkapan tahun lalu merupakan warga negara tempatan seramai 645 orang berbanding 617 orang pada tahun sebelumnya. 76 orang warga asing, 54 penduduk tetap dan 2 orang stateless turut ditahan kerana disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Sebahagian besar tangkapan adalah berbangsa Melayu, diikuti dengan bangsa Iban, Cina dan lain-lain lagi. Tahun lalu, mereka yang tidak bekerja masih mendominasi jumlah tangkapan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dengan mencatatkan 393 orang. 186 tangkapan mempunyai pekerjaan di sektor swasta, 166 bekerja secara persendirian, 25 orang tangkapan warga perkhidmatan awam dan 7 orang penuntut. Sementara golongan belia yang berumur antara 30 hingga 39 tahun menunjukkan kumpulan paling ramai ditangkap pada tahun lalu iaitu seramai 261 orang, 13 orang daripada kategori remaja berumur 15 hingga 19 tahun dan 2 tangkapan membabitkan mereka yang berumur 14 tahun ke bawah. Tudung atau hijab merupakan perhiasan yang wajib dipakai oleh wanita Islam bagi menutup aurat mereka. Fashion tudung juga semakin berubah seiring dengan peredaran zaman. Salah sebuah perniagaan tudung diusahakan oleh belia tempatan mengambil peluang tersebut untuk menjana pendapatan.
SriMersing.bn, SriMersing yang diusahakan bersama oleh Dayang Fatin Afifah binti Haji Abdullah dan Dayang Sri Mastina binti Jaafar berjinak-jinak dalam perniagaan tudung bawal secara home base di Kampung Melaut. Pelbagai reka bentuk tudung tersedia dengan ukuran bidang 45, antaranya floral dan abstrak. Awal-awal macam cuba-cubalah tadi, cuba balik macam jual tudung, mana tahu orang mahu kan. Sekali Alhamdulillah jual, dia disangka-sangka sambutan tu banyaklah yang mahu jual kan. Dan kami start tu tahun lepas. Kami start sudah buat tudung yang ada nama Sri Mersing di bawahnya lah. Macam yang di belakangan ni lah, ada nama semua. Selain itu, aksesori tudung turut dijual bagi menambah lagi gaya pelanggannya ketika mengenakan tudung pilihan mereka. Walaupun kebanyakan pelanggan SriMersing.bn memberikan maklum balas yang positif dengan kualiti tudung yang diberikan, Dayang Fatin Afifah dan Dayang Sri Mastina turut berdepan cabaran perniagaan. Cabaran-cabaran seterusnya ialah seperti macam customer lah. Ada yang membooking and then tiba-tiba last minute cancel. Ataupun bookingnya lama sudah tapi pembayarannya memang indah dorang itulah. Mendatangkan stok tu ada cabaran-cabarannya juga, seperti macam lambat datang, stok sudah habis and then tudung belum lagi sampai-sampai. Pengusaha bersama SriMersing.bn berharap agar perniagaan yang diusahakan ini akan terus berkembang di masa hadapan dan produk yang dijual lebih dikenali ramai. Bagi orang ramai ingin mengetahui desain tudung terkini keluaran perusahaan tersebut, ikuti akaun media sosial SriMersing.bn. 45 kain cotton kamu ah. Oh macam alamat kunya. Okey, alamatnya di sini kamu. Ucapan Selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Dengan ingatan tulus ikhlas, bahagian berita dan hal ehwal semasa mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Walillahilhamd. Kami daripada MZ Family ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada keluarga teratak semua ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada keluarga SZ mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Macam gaya orang Masani. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yeay! Perjualkan join abis dia.